Okey, soalan 3 masa dan waktu. 4/5 abad bahagi 5 berapa tahun? Dia nak ada jawapan dalam tahun. Jadi biasalah kita akan buat ADT. Buat A, tu kita garis. Oleh kerana bahagi, boleh nak garis sampai panjang bawah ni tak apa, ataupun garis sikit saja. Saya garis sikit je lah sebab boleh bahagi. ADT penanda dia 100 macam tu. Okay. Baik, lepas tu kita buat dia punya wallet ataupun bentuk lazim lazim bahagi. Nak buat bentuk lazim bahagi, jangan terus buat kat sini macam ni, nanti semak dekat sini kita tulis nombor. Jangan buat macam tu. Jadi selang 2 ataupun 3. Saya katakan selang 3 baris. Dah bentuk lazim kita bahagi. Okey, masalahnya soalan dia 4/5. 4/5 adalah pecahan, sedangkan petak ADT kita ni tak boleh masuk pecahan. Dia dicipta hanya untuk masuk perpuluhan sahaja. So jadi kita macam mana? Jadi kita nak buat macam mana? Untuk tu kena tukarkan pecahan ni kepada perpuluhan. Dan biasanya pecahan-pecahan yang dibagi adalah pecahan-pecahan yang popular lah, yang kita dah boleh hafal. Sebab tu kalau murid saya dah minta hafal dulu. Ada lagu dia 1/2/5, 1/2/5, 1/5/2, 1/4/25, 3/4/75, 1/8/125, 1/10/1. Okey, sempoi. Ini yang awak kena hafal. Bila dah hafal, kita akan ingat ni per 5. Ni per 5. 1/5/2. Saya ambil 4/5. Maksudnya per 5 ni, sini per 5 ni adalah perpuluhan 2. Maksudnya perpuluhan 2. Apa tu maksudnya? 1/5/2. Kalau 4, darab je lah. 4 darab 2 jadi perpuluhan 8. Maksudnya 4/5 adalah sama dengan 0.8. Macam tu sahaja. Boleh tengok balik dekat channel saya. Saya tunjuk contoh macam ni. Kalau mungkin saya tunjuk contoh lain. Contohnya 3/5 ataupun 2/5 lah. 2/5. Oleh kerana per 5 kita kena pakai perpuluhan 2 ni. Kena pakai perpuluhan 2. Jadi 2/5 darab perpuluhan 2. 2 darab 2 4. Titik perpuluhan. Jadi sebenarnya 2/5 merujuk kepada 0.4. Macam lain. Begitu juga yang lain. Contohnya 1/8/125. Bagaimana pula kalau 3/8? Jadi 1/125 ni darab dengan 3. Dia macam tu je. Okey, dalam cerita sekarang 4/5 adalah perpuluhan 2. 1/5/2 darabkan 4 darab 2 8 titik perpuluhan, iaitu 0.8. Soalan dia maksudnya, saya potong sini, 0.8 abad bahagi dengan 5. Oleh kerana di 0.8 abad, titik perpuluhan ni adalah merujuk pada abad punya. Ni abad punya titik perpuluhan garisan dekat sini. Sini 0.8. Dia kena macam tu. Saya tulis yang kemas sikit lah. Kemas sikit. 0.8. 0.8 bahagi dengan 5. 5 duduk luar. Bahagi dengan 5. Garis belakang ni dekat tahun ni kita nak letak apa? Kita letak 0. Mesti letak. Sebab penanda di 100 ni mesti kena letak maksudnya. Saya pakai pen biru lah, nampak sikit. Okey.
Sekarang ni yang mahir bahagi terus bahagi macam biasa. Yang tak mahir ikut cara saya lah. Ada 3 digit, 1, 2, 3. Maksudnya mesti ada 3 garis. Selang selang 2, selang 3 tak ada masalah. 1, 2, 3. Selang. Mesti selang. Selang 2 garis, 3 garis, 3 baris tak ada masalah. Lepas tu ini katakan kawasan hari Ahad ni. Ahad. Hari seterusnya Isnin. Hari seterusnya Selasa. Hari Ahad dah ada digit. Hari Isnin kita turunkan 8 ni. 8 ni kita turunkan. Sifar kita turunkan. Hari Selasa punya. Maksudnya seakan-akan setiap hari kita akan bawa duit pergi sekolah, nak beli kantin kan. Kononnya macam tu lah, beli makanan. Macam tu. Setiap hari ada. 8 dah turun, dah hilang lah. Sini tak ada. Jadi hari Ahad tinggal digit sifar saja. Hari Senin digit 8. Hari Selasa digit sifar. Macam tu. Dan kemudian kita kena pakai sifir 5 lah. Kalau tak hafal sifir 5, kita buat kejap. Sifir 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifir 5. 1, 5, 5, 2, 5, 10, 3, 5, 5, 15, 4, 5, 20, 5, 5, 25, 6, 5, 30, 6, 5, 35, 7, 5, 35, 8, 5, 40, 9, 5, 45. Ini untuk murid yang tak mahir bahagi. Yang mahir terus. Yang tak mahir mesti ada sifir sebelah dia. Sifir 5. Maksud sifir ni adalah macam ni. Ini adalah ayam goreng. Ini adalah harga dia. Ini adalah duit-duit kita yang kita bawa. Hari Ahad, hari Senin dan hari Selasa. Baik. Hari Ahad sifar, tak bawa duit. Hari Ahad ni sifar. Kita tak bawa duit. Jadi tak bawa duit, confirm lah tak boleh nak beli ayam. Tak boleh nak beli ayam. Jadi tak perlu bayar. Jadi tak ada nilai. Hari esoknya pun, hari Seninnya pun tak ada bawa duit. Bukan tak ada bawa duit. Tak ada penambahan apa-apa. Sebab sebelumnya sifar. Baik, hari Senin dah ada 8. Maksudnya kita bawa RM8. Kalau RM8, bukan 8 ketul ayam. Ini RM8. RM8 berapa ketul boleh beli? Kalau 9 ketul dah RM45. Tak cukup ni RM40, tak cukup RM30, RM25 tak cukup, semua tak cukup, RM15 tak cukup, RM10 pun tak cukup. Kalau ambil 1 ketul baru RM5. Kita ada RM8. Cukup ke tak RM5 ni? Okey, cukup. Jadi kita ambil 1 ketul. Harga dia RM5. Berapakah belen ataupun baki dia? 8 tolak 5, 3. Hari Selasa automatik dia dah jadi 2 nombor macam ni, 30. Yang mana yang kita boleh ambil? RM45 tak cukup, RM40 tak cukup, RM30 tak cukup, RM30 cukup, iaitu 6 ketul. Kita ambil 6 ketul, RM30. Tak ada baki. Tak ada baki duit. Tak ada baki duit. Jadi jawapannya adalah sifar 16. Nombornya sifar 16, tapi kedudukannya kita tak pasti. Kita tengok dulu dia nak jawapan dalam apa. Kalau dalam abad ni, itu titik perpuluhan di sini akan jadi sifar perpuluhan 16 abad. Itu kalau dalam abad. Kalau dalam dekad, titik ni, dekad punya titik perpuluhan dia akan macam gini. Akan jadi 1,6 dekad. Kalau dalam dekad. Sedangkan soalan dia nak dalam tahun, jadi tahun kita baca sampai habis. Tahun tak ada titik perpuluhan. Tak ada. Jadi baca sampai habis, jawapan dia sifar 16. Boleh tulis, tapi ini bukanlah paling tepat. Kerana sifar dekat depan ni tak ada nilai. Potong ataupun padam terus lebih baik. Jadi maksudnya 16 tahun. Senang sahaja. Sempoi.